Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, ini yang terakhir hari tu kita dah belajar tentang apa? Gerakan atas bawah ni semestinya dipengaruhi oleh tarikan graviti. Jadi kamu dah tahu ke mana akan bergerak objek ini, atas atau bawah, bergantung pada bandingan daya R antara R dan W ni. W ini ialah berat datangnya daripada tarikan daya graviti menarik segala objek ke bawah, atau nama daya itu ialah berat. Dan kamu akan lihat mencari beza daya atau baki daya atau daya paduan untuk mengetahui ke mana objek akan pergi, bawah atau atas. Kalau baki daya menang belah atas, maka objek pergi ke atas, dan sebaliknya kalau objek daya baki menang, daya paduan menang ke bawah, maka objek akan jatuh ke bawah. Semestinya dengan jenis gerakan pecutan. Lalu Oh, ya, ulang balik. ulang balik. Ah, sebelum ada sikit. Ya, ya, okey, okey. Apa nak mula kat mana ni? um, Ya, sebelumnya kita kelas terakhir tu kamu dah belajar tentang objek yang jatuh kan? Objek yang jatuh oleh kerana tarikan graviti. Jadi segala objek yang jatuh atau ditindakkan oleh tarikan graviti menurut planet masing-masing lah, maka daya yang dimiliki oleh segala objek yang jatuh adalah W. W ialah weight. Bahasa kita ialah berat. Jadi berat ialah sejenis daya. Jika ada daya luar yang menghalang segala objek dari jatuh, maka daya itu ialah dipanggil daya R. Semestinya daya R adalah melawan arah tarikan graviti. Sebab tu daya R kita mesti buat ke sebelah melawan graviti belah atas. G Ya, ya. tu apa lah? G. G ni. G ni G tu gravity kan? graviti, ya betul. Pecutan graviti. W kan? Ha? G tu W kan? G ni W. Ai, kamu Dan W kan gravity. W kan apa? W tu gravity. Dah. W ni, dalam W ni ada graviti. Okey. Ni, set mana dia pen ni? Dalam W ni bukan graviti, tapi dalam W ada graviti sebab rumus untuk cari berat W ni ialah M darab G. Ni ada G ni. Kan? G ni ya. Pecutan graviti.
M ini MG SIM. Next. Ini siapa? Aiman? Aha. Aiman Nasir? Aha. Kamu yang kelas Sama sebelum juga. ni tak dapat Memang internet lemah Ha? Kelas yang sebelum ni. Boleh gagah tu. Saya kena pergi lah kampung pun boleh. Dan duduk tepi Oh, jalan. ya. Kamu lebih kurang cerita macam cikgu lah. Cikgu kena dulu mengajar duduk dalam kereta. Duduk kat rumah pun teruk. Tak apa Aiman macam ni. Cikgu ada rekod lah dulu-dulu ni. Cikgu upload dalam YouTube. Jadi kamu boleh tengok balik cerita-cerita hak sebelum semua ni. Nama YouTube tu. Uh, Apa nama tahu? Uchiha Madara. Oh, okey. Tu klik je link kat apa? Mana-mana salah satu link dalam grup WhatsApp tu. Boleh capai je lah. Okey kena mula balik ni apa nama ni Aiman. Cerita ni dah agak panjang. Yang lain-lain tu dah tahu. Yang lain-lain dah tahu belum? Boleh. Sebab saya dah agak masuk sebelum ni. Okey tak apa. Dah cikgu bermaksud yang lain tu yang selain daripada kamu tu. Oh, Okey kot hak lain. Tak apa. Okey tak apa. Tak apa cikgu sempat kejar lah Aiman, jangan risau. Sempat kejar lah. Apa tadi? Tak apa cikgu cerita sikit lah. Lagi sekali cerita lagi sekali. Okey. Kertas kosong kertas kosong. Maksudnya semua idea kosong balik. Kita cerita balik. Sikit lah. Apa? Hal lain dah tahu kot. Anggap ini ulang kaji Ada satu objek. Apa-apa sajalah. Katakan ni buah lah. Buah ni ya kita tahu apa-apa objek letak di mana-mana planet. Ya ada pastinya ada tarikan graviti planet masing-masing. Maka apa yang berlaku pada objek itu akan jatuh ke bawah. Itu yang apa yang tarikan graviti akan buat. Dia akan menarik semua objek jatuh ke bawah. Tak pernah lagi kita dengar objek jatuh ke atas, ada tak? Bila kita sebut jatuh, objek ini dia pergi naik ke awan. Tak ada. Bila sebut jatuh, semuanya menuju ke bawah. Kenapa menuju ke bawah? Kerana ada satu makhluk namanya G. Dan makhluk itu sentiasa mengenakan daya graviti ke atas segala jirim yang ada di planet itu. Okey, dalam kes kita ini di bumi kita ini ialah G, tarikan graviti G kita ialah mereka sudah sukat lebih kurang 9.81 meter saat negatif 2. Kalau pi bulan, tarikan graviti bulan kurang sikit daripada ni. Sebab jisim bulan, planet tu kecil sikit. Ya. MS tu meter per saat kan? Ya. S ni bukan, cara sebut ini meter per saat 2 kali. 1 meter 2 saat. 1 meter 2 saat. Bukan. Maksudnya ini maksudnya sekejap. Okey, ini maksudnya ialah kelajuan 9.81 meter saat negatif 1. Ini unit untuk kelajuan kan? Kalau negatif 1 ni. Kalau negatif 2 ni unit untuk pecutan. Kan kamu dah tahu beza antara hal laju dan pecutan kan?
Laju -1. Laju -1. Pecutan -2. Habis main mana yang apa lagi satu saat tu kan? Main mana? Ialah kejadian ini. Kejadian laju ini berubah dengan bertambah dalam masa 1 saat. Okey. Kan kita faham pecutan graviti, pecutan, apa-apa pecutan pun ialah apa berlaku pada hal lajunya, hal laju semakin bertambah. Ingat lagi dulu, maksud pecutan Maksudnya ialah hal laju semakin bertambah. maksudnya 9.81 tu tarikan dia tu dalam 2 saat lah. Tidak. Okey, macam ni. Katakan ada objek sini objek jatuh ni, titik ni. Okey. Objek daripada titik ni ke titik ni. Ke titik ni. Lajunya 9.81. 9.81 meter dalam masa 1 saat. Boleh bayang tak? Ni jarak ni 9.81 meter. Daripada titik ini ke titik ini mengambil masa 1 saat. Okey, boleh Ini berlaku pada satu saat yang pertama. Saat yang pertama. First saat. Pada saat yang kedua, daripada titik ni, dia akan turun 2 kali ganda jarak. Mana sini 9.81 meter, sini pun 9.81 meter. Daripada titik ni ke titik ni, iaitu saat yang kedua, juga mengambil masa 1 saat. Daripada sini ke sini mengambil masa 1 saat. Masa sama tapi jarak berbeza. Ya. Sini ke sini masa yang sama, jarak berbeza. Itulah bermaksud pecutan. Pecutan ialah hal laju semakin bertambah. Maksudnya bagi 1 saat yang pertama, dia dapat sempat pi sejauh 9.81 meter. Bagi saat yang kedua ni, dia dah melangkau pergi 2 kali ganda daripada yang awal tadi, jarak yang awal, iaitu 9.81 darab 2. Begitu. Kan semakin bertambah. Sama juga bagi saat yang ketiga, dia langkau lagi jauh. Maksudnya 3 kali apa namanya? 3 kali ganda jarak ni. Tapi berlaku masih dalam tempoh yang sama 1 saat. Itulah maksud tarikan graviti ni. Maksudnya setiap saat akan bertambah ni. Jarak ni 9.81 ni akan bertambah. Boleh Jadi bila pada saat yang ke berapa ni? Keempat, dia langkau sebanyak 9.81 ni akan berlaku sebanyak 4 kali. Tak sempat dalam 1 saat je. Maknanya dia pi dengan lagi laju kan? Lagi laju ni. Tu dia sampai ni. Tu kalau tengok tu. Ini dah pecutan graviti namanya. Dia memecut atau menambah laju. Jadi siapa yang jatuh tingkat 20 tu, bayangkan laju sebelum menghempas ke lantai ni. Berapa laju kat sini. Sebab tu sakit juga tak bila hujan lebat. Ini awan Berapa tinggi awan daripada permukaan bumi ni, bumi. Kita duduk kat sini kan.
Kita kat sini, ni awan. Lebih kurang jarak dia dalam um, dalam 3 apa? 200 Kilometer. kilometer. Jarak dia 200 kilometer. Jadi bila hujan mula turun, ialah kamu boleh bayang hujan turun macam tu. 881 bertambah tu. Sampai kena kepala kita berapa kelajuan hujan. Benar sakit. Ha? Berapa kelajuan hujan? Benar sakit tu. Memang sakit Kalau kamu nak kira boleh kira. Kita boleh kira pakai ni tadi apa nama? Mana dia? Pakai ni nampak ni. Macam ni. Kita boleh kira nanti. Kalau ikutkan kelajuan biji hujan ni jatuh ni, sebiji ni, mungkin cecah dalam 2000 kilometer per jam. Ni. Ya. Kalau macam lompat payung terjun kan. Ya. Kalau macam tak boleh buka dia punya payung tu, kalau terjun masuk laut, Ya. mati ke hidup? Terjun terus laju. Jawapannya boleh mati atau boleh tak mati. Kalau jatuh dalam laut. Tapi cedera ke? Kalau jatuh tu tak tinggi mana dalam laut. Kalau jatuh tu tak tinggi mana, kata dia ni kapal terbang dia kan. Ini laut dia jatuh. Katakan ketinggian dia cuma 3 kilometer lah. 3 kilometer. Okey, dia jatuh insya-Allah tak mati. Tak mati. Tapi kalau dia jatuh lagi tinggi ni 50,000 kaki. mungkinlah katakan berapa ni? 20 kilometer lah contoh. Kemungkinan dia mati sebab apa? Sebab fizik cerita ketegangan ayat laut ni pula. Ayat laut ni kan dia macam membentuk ketegangan atas ni. Ketegangan maksudnya ayat laut ni dia saling dia saling memaut antara molekul-molekul air juga sehingga membentuk satu lapisan yang agak kebal jugalah. Jadi pada hal laju yang betul-betul tinggi akan berlanggak dengan ketegangan ayat laut ni. Sebab tu banyak kes laporan yang kapal terbang tu kan. Kapal terbang yang mana hak Indonesia tu, hak Junam tu, dia mendarat macam okey dah dekat ayat laut kan. Dah berapa kejadian tu? 2 3 4 dah kejadian. Mendarat okey dah. Kita fikir ayat laut ni akan membentuk macam pelampung yang lembut untuk sambut kapal terbang kan. Tapi kamu tengok apa berlaku. Terkopak, berkecai habis besi-besi ni. Aluminium ni habis terkopak. Isi kulit manusia terapung habis. Kerana mereka ialah ayak ni masih jirim kan, masih boleh mengenakan inersia yang sangat hebat. Jadi kelajuan kapal terbang Junam ni boleh mencerai-beraikan, boleh walaupun besi sekalipun. Jadi sebenarnya jatuh ke ayat laut pun sebenarnya boleh mati juga, bergantung pada kelajuan dia menghentam ayat laut ni. Macam ibarat kamu lah, kamu berdiri tu. Lepas tu ada orang dia pegang ayak pipe kan. Hose pipe tu dia pegang. Katakan dia pecut ayak ni dengan kuat ke muka kamu. Jadi sebelum sampai ke muka kamu ni, lajunya sudah berapa tinggi kan? Sangat tinggi. Bila kena ni, boleh berlubang kepala ni, boleh pecah.
Maksudnya ayak yang tadi ni hanya menjadi lembut jika yang menghentamnya kelajuannya rendah. Jika kelajuannya tinggi, jawabnya ayak ni juga mengenakan inisial yang tinggi, lalu boleh menghancurkan. Sebab tu mereka guna, lah ni lama dah ada satu mesin. Kamu tahu mereka potong besi macam mana? Mereka pakai jet ayak. Sini muncul halu. Mereka tembak jet ayak ni. Boleh potong besi. Besi boleh. Kalau kena manusia jadi apa? Ha? Kena manusia jadi apa lah? Kena manusia sama. Potong macam besi. Cuba tak jari ni kan. Memang putus lah. Cuba tengok kat YouTube ah. Water jet cut iron. Jadi konsep yang sama. Mereka pecutkan supaya halaju betul-betul tinggi sebelum kena benda yang nak dipotong. Jadi boleh putus lah. Walaupun besi. Okey. Tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang kamu tak perasan dalam cerita hujan ni. Apa sah kelajuan hujan ni? Tapi bila butiran hujan kena kepala kita tak tembus. Sebab apa? Ada udara. Sebab rupanya kelajuan butiran udara butiran hujan tidak pernah capai kelajuan ini walaupun turun dengan begitu tinggi. Kerana adanya, inilah tujuan Allah memasang biji-biji udara di sini yang kita panggil sebagai atmosfera. Ialah untuk bila hujan turun oleh kerana tarikan graviti macam biasa, lalu Allah hantar juga daya rintangan dipanggil R untuk berlawan dengan daya tarikan graviti, daya berat biji-biji hujan ini dipanggil W. Maka nilai W ini sudah pun menjadi kurang, lalu menghasilkan pecutan graviti yang juga kurang atau rendah. Dan bila mencapai bila mencapai halaju tertentu, kita panggil halaju terakhir atau halaju terminal, maka halaju itu, katakan sampai sini, akan kekal, akan sudah tidak memecut dengan apa-apa pecutan. Dia akan turun dengan halaju yang malar sahaja, iaitu lebih kurang halajunya cuma 30 kot, 30 km sejam. Daripada 2000 jadi 30. Kena muka kita, kena kepala kita tak tembus. Jadi terima kasih kepada Allah memasang perlindungan ini, biji-biji udara yang memperlahankan semua, mengenakan daya berlawanan daripada berat untuk memperlahankan biji-biji inilah, biji-biji butiran hujan. Okey, boleh boleh faham okey. Cikgu. Okey, bagus. Sama juga sebenarnya kalau kamu tengok orang yang terjun daripada kapal terbang tu kan. Terjun daripada kapal terbang tu, dia mereka juga alami yang sama. Okey, mereka ni kapal terbang, mereka terjun. Okey, dia terjun. Dia menurun ke bawah. Masa ini
pecutan graviti penuh. Ah, apa ni? Lebih kuat 9.81. Pasal mereka tak bergerak dengan laju lagi kan. Daya rintangan akan semakin meningkat jika semakin meningkat laju. Semakin meningkat laju, maka daya rintangan juga laju. Kalau Kan? macam cikgu, Ya. depa lompat kan, depa buka kaki tangan kan. Ha. Tu untuk bagi bagi pelan sikit kan. Itu satu pemikiran yang idea yang bagus. Kalau Kalau depa muncul, cuba tengok macam ni. Luas permukaan macam ni dengan luas permukaan macam ini. Ni depa buka kaki tangan lah kan ni. Cuba tengok biji udara, berapa biji boleh diisi sepanjang ni. ya, Berapa biji? Yang ni? kalau macam depa terjun jurnal tu malah laju buat kan. Ha? Kalau depa Kalau junam, depa terjun jurnal. kalau depa nak tambah laju, depa duduk macam tu lah. Jadi cuba tengok biji udara. Hanya satu kolom ni saja yang dapat menahan kedudukan macam ni. Yang udara macam ni tak 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 dapat menahan dia. Dia dah junam macam tu. Dia tegak kan. Tapi kalau dia apungkan diri macam tu, dia baring macam tu, cuba tengok. Dalam sekali dia rempuhan badannya ini bersama biji udara, berapa banyak udara yang dapat hentikan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom udara dapat hentikan dia. Tapi kalau dia ni pergi junam macam ni, hanya satu kolom udara sahaja cuba hentikan dia ni. Jadi masih menang dia. W masih kuat. Daya W masih kuat. Okey, ini daya W masih sama, berat dia masih sama. Cumanya pasal berpadunya biji-biji udara ni untuk berjaya apungkan seorang sikit ni. Setiap bahagian ni. Okey, bekerjasama Tu ni. cikgu. Ya. Tu yang batu dengan kapal besar. Batu dalam kapal besar. Tenggelam layak. Graviti tarik kan. Batu dalam kapal besar. Tak ada batu kalau lempak tu tenggelam. Kapal Ya besar. betul. Ya. Oh, itu cerita Archimedes Ni batu ni lempak dalam air tenggelam. Okey. Tapi apa pasal kapal bawah ni ni air, batu lempak tenggelam, tapi kapal lagi besar dan lagi berat lah maksudnya. Boleh terapung kan? Ya. Boleh terapung. Katakan berat batu ni baru 10 Newton. Berat kapal ni berapa juta Newton Okey. Apa ni air ni semua ni. Air laut ke air sungai itulah apa pasal hak lebih ringan tenggelam, hak lebih berat tak tenggelam. Kan? Betul. Sama juga. Cikgu tanya kamu ada idea tak macam mana nak buat batu yang sama ni 10 Newton supaya dia tidak tenggelam? Siapa ada idea? Buat lubang kat tengah. Buat lubang kat tengah-tengah. Sebenarnya ialah menambah isi udara dalam tu cikgu. isi udara. Okey. Isi udara maksudnya batu ni kena mengembang lah kan. Katakan batu ni macam plastisin lah. Kita boleh penyek-penyek dia dan buat bagi dia jadi bertambah isi padunya. Jadi gitu kan. Maksudnya ada udara sini lah kan. Kan? Kami isi udara sini Itu pasal lah
kali ni batu yang sama, tetapi berat batu ni berapa? Sama. Sama, masih sama, 10 Newton. 10 Newton masih sama. Tapi apa sebab batu ni tak tenggelam pula? Sebab ada udara. Bukan sebab ada udara. Kalau tak kita tak isi biji-biji udara dalam ni pun, kita hanya buat struktur dia bagi dalam ni tak ada udara. Maksudnya vacuum, tak ada udara. Bagi dalam tu kosong je. Bagi dalam ni kosong, udara pun tak ada. Cuma kita ubah struktur bentuk batu ni saja bagi jadi dia mengembang begitu tanpa ada apa-apa pun kat dalam. Tapi kenapa dia Jadi tak? dia ringan. Ha? Jadi ringan tu sebab permukaan luas. Dia jadi ringan, maksudnya daripada 10 Newton akan jadi 3 Newton saja. Itu maksud kamu? Tak tu. Permukaan luas ayak berkampung. Kalau kamu perasan ni, hak ni yang dapat menampung batu ni hanya tiga apa ni? Tiga butiran ayak je yang tolak dia. 3 molekul. 3 molekul lah, contoh. Nah, bukan 3 molekul pun. Tetapi hak yang kamu tengok luas permukaan macam ni, berapa banyak ayak yang boleh bekerjasama untuk apa? Tolak batu ni naik ke atas balik supaya dia tak tenggelam. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang boleh. Pasal luas batu ni macam tu, 6 orang dia terpaksa, graviti terus ke bawah kan. Jadi 6 orang inilah guna untuk lawan graviti batu ni dan dapat tolak ke atas. Lalu batu ni terapung. Tapi hak ni cuma 3 orang je untuk lawan batu ini yang beratnya masih sama 10 Newton juga. Ini memang 10 Newton juga. Sebabkan dua-dua ni duduk dalam planet yang sama, maksudnya graviti yang sama. Tapi oleh kerana bentuknya itu mengakibatkan biji-biji ayak ni dapat berganding lebih banyak lagi antara mereka sebab luas makin luas ni. Itu pasal Keadaan tu mempengaruhi kan. Keadaan mempengaruhi Macam kedudukan dia, kedudukan. Macam kalau kapal tu straight memang tenggelam kan. Kalau kapal ni straight betul memang tenggelam. Kalau kapal ni duduk straight macam ni memang tenggelam. Okey. Memang tenggelam lah. Memang tenggelam lah. Sebab apa? Sebab tengok luas ni mengikut tarikan graviti, berapa banyak berapa kolom ayak ni boleh. Baru 4 orang ni. 4 orang je berat untuk. Dia sama kan. Berat masih sama. Berat tak pusinglah kok mana pun. Berat masih sama. Mana boleh berubah. Berat masih sama. Bayangkan berat dia yang sama tadi hak ni. Berapa kosong ni. Berat macam ni. Tapi nak lawan dengan hanya 4 orang je. 4 Newton contoh. Mestilah menang ke dia. Tapi kalau berat yang masih sama ni nak lawan dengan ni. Biji ni pasal dia luas permukaan ni luas. Memang kalau ikutkan biji ni lebih banyak pada ni. Lebih banyak biji daripada ni. 100,000 ni. 1,000 Newton. Lebih lagi yang tu. Kedalaman ayak pun kan. Kedalaman ayak pun pengaruh juga kan. Ya, kedalaman ayak mempengaruhi juga. Tidak, kedalaman ayak tidak mempengaruhi. Kedalaman ayak. Ya. Kayu balak kalau lempar kat memang terapung kan. Ya, betul. Tapi kat kampung saya ada kayu balak ni dia lempar parit besar kan, tapi tenggelam. Soalan yang bagus. Sebab dia bukan sebab kedalaman mempengaruhi, tetapi dia punya ketumpatan. Jenis cecair ni. Ketumpatan ayak laut tinggi. Ketumpatan ni simbol ketumpatan. Ambil
balok yang sama pi bubuh kat ayak sungai, dia punya ketupatan ayak sungai adalah rendah sikit. Rendah sikit daripada ketupatan ayak laut. Cuba tengok panjang anak panah ni. Ketupatan ayak sungai, maksudnya daya ayak sungai nak tolak kayu balok tu adalah lemah sikit berbanding daya nak tolak kayu balok yang sama oleh ayak laut. Itu pasal lah balok di air laut boleh terapung, balok yang sama masuk kat sungai tenggelam. Sebab berat ni kan masih sama, berat balok adalah kekal sama sebab bukan diubah planet pun. Ayak laut ni dan ayak sungai ni masih kedua-duanya di dalam planet yang sama. Maksudnya tarikan graviti sama. Bila tarikan graviti sama, darat dengan jisim yang masih sama menghasilkan berat yang masih sama. Kan? Ada orang dia tak faham, dia fikir, balok ni terapung di laut sebab waktu tu balok tu ringan lagi. Disebut ringan. Salah. Waktu balok tu dah masuk masuk ke sungai, waktu tu balok tu bertambah berat dia. Tu pasal tenggelam. Salah tu. Berat tak bertambah. Dari ayak laut ke ayak sungai, berat tak berubah. Habis macam mana hak ni kawan ni boleh timbul, hak kawan ni boleh tenggelam? Dia cerita hak tolak ni. Hak tolak ni tak larat. Ketupatan. Dipanggil ketupatan. Ketupatan ayak sungai rendah berbanding ketupatan ayak laut. Sebab tu orang duk pi orang kalau kamu nak mudah kali pertama belajar berenang, jangan duk pi terjun sungai. Pi terjun laut. Bukan kat parit, kalau kat parit pun masih ayak sungai ni. Laut. Terjun ke ayak laut. Terjun ke ayak laut. Sebab ketupatan dia tinggi. Ketupatan tinggi ni. Ayak ni nak menolak tenggelam. Jadi susah sikit nak tenggelam walaupun tak pandai berenang. Masih boleh gagahlah terapung. Masa tu ambil kesempatan belajar berenang. Kalau awal-awal kamu duduk pergi terjun sungai dah. Sekali tenggelam tak timbul dah. Jenis orang lain yang terapi terjun tolong selamat. Sebab daya tolak ayak sungai lemah. Sedang berat kamu masih sama. Lalu menang ke daya berat lah. Lalu kamu menuju ke daya baki ke bawah. Kan? Ya, kalau kamu boleh tanya lanjutan, kenapa ayak laut ni tiba-tiba je boleh daya apung kita panggil, daya apung dia kuat ni. Sebab ada bendasi dalam air laut ni, iaitu garam. Jadi ideanya lebih masin air laut tu, lebih tumpat bermaksud daya apung lebih kuat. Sebab tu orang duk pi tempat yang Allah larang tu, apa nama tu, laut mati kan, laut mati kat mana tu, Jordan. Jeddah ke? Jeddah ke? Jordan. Jeddah ke Jordan? Jadi. Jordan Jeddah tu dekat Mekah tu. Laut mati tu sebab kemasinan laut mati tu 10 kali ganda daripada kemasinan ayak laut biasa-biasa ni. Ikan tak hidup tu kan? Ikan tak hidup. Ikan cakap, terlalu masin lah. Okey.
Tapi tempat tu memang Allah larang. Jangan duk pi. Tapi saya tengok ramai tapi. Ramai pi tu sebab bongok. Bongok betul pi lawan apa kata Allah. Tak boleh Jadi jangan duk pi Pakat duk meneru pi orang-orang Islam duk pi. Tak boleh, tak boleh. Allah larang. Tengok Kalau pun kapal tak selam bagi, masuk nanti. tak boleh Tengok pun tak boleh. Kalau kapal selam masuk tu tenggelam ha, Kapal selam tu kalau masuk dalam tu, kapal tu tak boleh selam. Tak jadi kapal selam, jadi kapal terapung. Oleh kerana ketupatannya yang tinggi. Sebab tu orang kat ayat Laut Mati tu dia boleh tidur atas ayak. Dia tidur atas ayak. kapal selam tak boleh masuk. Kapal selam tak boleh masuk sebab bila kapal selam masuk, kapal tu ditendang ke atas dengan daya tujuh yang tinggi oleh kemasinan tu. Jadi kapal selam tu dah tak jadi kapal selam lah. Jadi kapal terapung. Jadi bila masa nak selam lah. Okey. Hello. Okey. Okey Betul, faham. Jadi sajalah cikgu ikut layan kamu cerita semua ni sebab apa? Sebab kamu tengah mendapatkan idea apa itu, apa yang beza ini boleh buat. Mana dia? Yang awal tadi ni. Apa yang beza dua daya ni boleh buat. Boleh buat tenggelam dan boleh buat terapung. Okey, tenggelam bila W lebih besar pada R. Terapung bila R yang lebih besar daripada W. Sekarang boleh cikgu dah bagi contoh tentang keadaan sekeliling Itu pasal kamu mesti belajar fizik ni. Untuk memahami kenapa campak sabut dekat air tenggelam. Kapal hak lebih berat daripada sabut timbul. Kan? Pelik kan? Ya. Itu tak belum campak kat udara lagi. Kalau campak kat udara, kapal campak kat udara, boleh terapung juga kapal tu. Pelik kan? Kapal tu dekat bawah kamu pergi angkat. Tak larat nak mengangkatnya. Tapi besi yang sama tu campak kat udara, boleh terapung lah pula. Sudah. Pakat pening semua. Sebab kamu tidak... kamu tak belajar fizik. Kena belajar fizik Okey, boleh Jadi sebab itulah kalau kamu duduk kat satu bangunan, kamu duduk sini, entah kamu buat apa, entah duduk selfie ke apa, tiba-tiba terjatuh. Janganlah jatuh macam tu. Janganlah jatuh tegak macam tu. Kan? Alah-alah nak jatuh pun, nak terjatuh pun. Jatuhlah macam itu. Tapi mati juga je. Tak, sekurang-kurangnya masuk ICU je. Kan? Sekurang-kurangnya koma. Dah kalau hak ni, InsyaAllah masuk kubur terus ni. Kalau macam ni. Alah hancur Bila sampai sini, kelajuan ini sudahlah menjadinya sangat tinggi kelajuan. Barangkali 500 km sejam. Tapi kalau macam ini, kalau ada ayam bawah, kalau ada ayam kat bawah ni bergantung pula lah pada kedalaman air. Ketinggian. Yalah, kalau betul-betul bangunan ni betul-betul tinggi, lagi tinggi, memang dua-dua keadaan ni mungkin apa ni? Mungkin mati jugalah dua-dua ni. Kita cerita bangunan yang mungkin 10 tingkat cukup lah. kalau terjun layak tu. Kalau terjun dah layak, okey, kata ayat bawah ni. Bukan. Apa tangan serik, kaki pun serik. Badan tegak-tegak. Badan tegak macam ni Kaki hancur.
Macam ni Berdiri. Kepala bawah. Kepala bawah. Macam mana nak buat ni? Macam ni macam tu lah. Okey, tak kira hak ni pun boleh, tak kisahlah. Jawapannya mati juga kalau tersangatlah tinggi. Walaupun sini ayak. Tapi tak matilah kalau ketinggian yang dia jatuh tu masih rendah. Sebab apa? Sebab kelajuan sebelum kena lantai ni, lantai ayak ke, lantai besi ke, tanah ke, ketinggian kelajuan ini dipengaruhi oleh ketinggian. Lebih tinggi, lebihlah laju sebelum dia cecah sentuh lantai ni. Betul tak? Faham tak? Sebab semakin tinggi, semakin memberikan masa pada pecutan untuk memecutkan objek kepada menambah laju yang lebih laju. Fahamkah? Contohnya kita ada bangunan sini. Lepas tu ada 2 lantai. Lantai kat sini. Lepas tu lantai kat sini. Contohlah. Okey Dia terjun sini. Okay, jadi orang terjun sini, ada 2 orang lah terjun Seorang kat sini. Seorang kat sini. Okey. Masa depa 2 terjun sini, kelajuan depa kosong. Baru nak terjun. Okey, sampai kat sini kelajuan dia 10 contoh. Bila kawan ni sampai kat lantai ni, hak ni pun sampai kat sini kan? Sampai kat sini sama arah. Kelajuan dia 20 contoh. Kawan ni dah berlaga lantai ni dengan kelajuan 20. Tapi kawan ni masih teruskan lagi lah kan? Dia tak sampai lantai dia lagi. Bila kena sini, dia punya kelajuan dah 30. Mana lagi teruk? Orang yang belaga dengan kelajuan 20 atau orang yang belaga dengan kelajuan 30? 30. 30. Jadi ideanya ketinggian ini. Ketinggian ini memang mempengaruhi kelajuan sebelum berdebak kat lantai ni. Tu ideanya. Kalau jatuh tu dari tempat yang lagi tinggi, maka sempatlah dia menambahkan laju dia ni. Tambah lagi laju. Sempatlah dia tambah laju ni. 30, 40, 50. Lagi tinggi 60, 70. Sebelum dia kena lantai tau. Boleh faham tak? Boleh. Okey Jadi kalau nak jatuh, jangan jatuh tinggi-tinggi lah sangat. Jatuh pokok ni cukup lah. Pokok mangga. Janganlah jatuh pokok pokok apa tinggi tu? Pokok kelapa. Durian. Pokok tualang. Yang pokok tualang untuk yang madu tu, tinggi. Jadi pakai keselamatan lah kan. Tali keselamatan tu pakailah. Kok terjatuh akan sempat mencapai kelajuan yang tinggi. Bila laju betul-betul tinggi, tak tahu badan kamu boleh tampung tak rempuhan kelajuan yang tinggi tu. Kan? Sebab tu bawa kereta atas jalan tidak dibenarkan melebihi had kelajuan berapa? 110 kan? 110.
Belah ni pun 110. Okey. In case apa-apa berlaku ni, dua-dua ni bertembung ni, mampus. Tapi kalau bertembung dengan kelajuan hak kawan ni 50 je. Hak kawan ni pun 50. 50 je. 50 bertemu 50. Paling kurang masih hidup lah kan. Cuma bergaduh je lah tepi jalan tu. Sebab kereta kemek. Siapa yang salah? 110 tu. Atau 110 tak sempat nak bergaduh. Dua-dua dah masuk kubur. Angkat kereta. Barangkali mungkin hidup lagi tapi koma lah. Tapi yang berlaku selama ni, hak kawan belah ni 170. Belah sini 200. Bertembung. Jawabnya tak sempat bergaduh. Dua-dua masuk kubur. Bergaduh kat kubur. Apa pun ideanya ialah bila idea dia sama. Bila bertembung dengan kelajuan lagi tinggi, maka impak dia lagi besar. Jadi elakkan berada pada kelajuan tinggi. Dengan bawa kereta janganlah bawa laju. Kan? In case kalau terbabas, paling kurang masih selamat 50. Ada airbag tu. Yalah airbag tu semua nak membolehkan daripada 50 ni boleh naik lagi lah kepada 70. Gitu. Bila rempuh ada airbag tu seakan dia merempuh 50 saja kelajuan. Tapi airbag pun tak boleh dah tampung pada kelajuan yang lebih tinggi pada ni. Tak boleh dah. Tu pakat mati sama je. Kereta Mercedes, kereta apa? Kereta Merc, kereta apa ni? Satu gitu. BMW, tak kira lah. Porsche ke. Sama je. Bila kelajuan lebih ni, masuk kubur lah. Itu airbag dia kan tak rangsang tu. Airbag tu? Kan ada tak kita kena accident. Kan ada tak. Ada sensor. Kamu apa ni? Ada macam satu apa ni kita cakap? Macam satu takut kan? Okey, ada satu botol. Kamu hembus kat sini. Pakai mulut kamu lah. Hembus udara masuk ni. Jadi apa jadi? Udara tu pakat berimpul banyak-banyak lah kan dalam ni. Padat lah kan? Betul tak? Ya. Okey. Okey. Lepas tu hak ni bubuh dekat satu beg udara. Lembut je. Dilipat-lipat. Sini. Botol ni bubuh kat ujung ni. Bubuh kat ujung ni. Okey. Ini beg udara yang tak ada udara lagi ni diisi dalam steering. Yang dia punya pipe ni bawa keluar ni, bawa masuk dalam enjin kereta. Waktu langgak ni, terlanggak ni, dia punya tudung ni pecah. Bila tudung ni pecah, biji-biji udara ni meluru keluar lah kan. Masuk dalam beg ni. Menyebabkan beg ni kembung dengan sekejap je. Lalu kepala kamu terantuk sini. Tu cara dia buat airbag tu. Ada satu botol ni. Dia kena langgat dulu sebab dia pasang pintu sini. Pintu ni kalau pintu yang menyekat udara ni pecah sebab kena langgat. Barulah udara tu boleh meluru pi masuk pipe ni dan pi ke beg udara yang kempes ni. Lalu cepat je kembung. Gitu. Kepala kamu baru hentak. Maksudnya beg ni dia mengembung lagi cepat sebelum kepala kamu hentak sini. Itulah cara nak buat airbag. Kamu boleh buat sendiri kat rumah pun. Kan? Sama juga orang yang kalau kapal terbang tu berjaya mendarat di laut kan. Berjaya mendarat di laut.
Kapten akan buka pintu kan. Lepas tu hamparkan pelampung kan. Ya. Siapa lepas tu ramai-ramai lah pakat lari sebab dah ketak lah. Duduk atas pelampung ni. Rupanya pelampung ni pun tak dapat apa. Kamu tahu pelampung ni bukannya masa dalam apa? Masa dalam badan kapal terbang tu, pelampung tu kempeh lah. Kempeh dulu kan. Ni kapal terbang katakan. Takkanlah kapten ni pelampung ni kempeh, takkan kapten ni baru apa nak tiup kat sini. Pu, lepas tu baru jadi besar. Ui, berapa jam nak baru kembung ni, orang dah tolak kat belakang ni nak keluar. Sama. Sebenarnya ada satu botol kat sini. Botol tekanan udara ni. Di kapten ni cuma tarik picu dia saja untuk hancurkan pintu botol tu. Jadi biji udara ni serbu masuk dalam ni. Lalu kembanglah belon itu. Jadi terapunglah pelampung tu dan orang boleh duduk atas dia. Ni. Kaedah yang sama ni. Airbag juga ni. Airbag. Ingat lagi apa nama tak suit keselamatan tu? Suit keselamatan tu warna apa? Yang kita nak pergi naik sampan ke apa ni wajib pakai ni. Apa dah? Terapung lah. Vest tu. Vest. Terapung tu. Kan ada tali sini kan? Ada tali ni. Bukannya kalau masa kita baru pakai baju ni dia kempeh tau. Dia kempeh. Kan? Maksudnya kalau kita pakai baju yang kempeh ni terjun dalam air laut dengan baju-baju ni pun tenggelam. Tapi bila kita pakai baju ni yang kempeh terjun dalam air laut, lepas tu kita tarik tali ni kan. Tarik ke bawah. Bup. Dia ada botol kat sini sebenarnya. Botol kat sini. Kenapa tarik tali ni? Sebab kita nak hancurkan pintu kat botol tu. Hancurkan pintu. Jadi bila pintu tu hancur, tekanan tinggi biji-biji udara ni akan meluru masuk dan masuk dalam pelampung ni. Pelampung baju ni. Itu pasal baju ni terus kembung. Blup. Kembung kan. Kamu yang duduk dalam baju ni selamat kan. Nampak tak idea tu? Nampak. Idea ni semua ni samalah datang daripada pemahaman fizik yang sama yang kamu cerita tadi ni. Ni cerita ni batu ni. Kamu punya idea begitulah, masukkan udara, hembuskan udara dalam batu ni. Jadi gini. Tapi sebenarnya dia terapung ni bukan sebab udara ada dalam ni dah. Sebab keluasan ini bertambah. Habis kalau tak masukkan habis kenapa perlu isi udara kan? Kenapa baju ni kena isi udara? Kan lebih baik buat bagi dia suit tu dia besar tu kan? Kan senang. Betul tak? Kan pelampung ni kenapa kena cikgu cakap tak isi udara pun. Biar buat jadi apa? Jadi jadi lebar gitu tanpa udara pun boleh juga. Masalahnya kalau tak isi biji udara ni, macam mana pelampung ni nak besar? Untuk lawan tekanan atmosfera kat luar ni. Ada atmosfera duk tekan kat luar ni sentiasa. Sebab tu kena isi biji udara. Tapi jangan salah faham. Pelampung ini terapung bukan sebab ada udara kat dalam ni. Tak. Kerana pelampung ini menambah luas sentuhan dengan biji-biji udara, biji-biji air yang nak menolak depa ni. Boleh faham tak? Faham. Itu saja. Okey Cuba kamu ambil belon belon.
Ya, belon ni masih leper. Kamu ikat dekat ujung ni, masukkan ni. Cuba kamu tarik belon ni supaya dia mengembang, supaya jadi mengembang macam biasa, macam tu. Boleh tak? Tanpa kamu isi udara dalam ni. Cuba kamu tarik. Atas tarik ke atas, bawah tarik ke bawah. Kenapa tak boleh tarik? Tak ada udara. Sebab tu dia isi udara supaya udara kat belah dalam ni boleh tolak sana ni, tolak sini. Kalau kamu tak isi udara, macam mana nak tarik ni? Sebab kenapa tak ditarik? Sebab ada daya atmosfera duk tekan kod belah luar ni. Kamu nak tarik supaya dia mengembang, tetapi tekanan atmosfera pi tekan balik supaya dia tak mengembang. Jadi Tapi jisim sama tu. jisim apa? Jisim ini Jisim belon. Jisim belon memang masih sama. Tak kira dia leper, tak kira dia kembang. Tetapi bila dah diisi dengan biji udara dalam ni, jisim belon sebenarnya masih sama. Tapi kalau kamu ambil belon yang kembang ni, timbang, kamu dapati belon ni lebih berat lagi. Sebab apa? Jangan lupa untuk Udara. tambah jisim berat udara ni. Udara ni pun ada berat dia juga. Kalau kamu tanya jisim belon, pelbagai bentuk memang sama je. Bentuk leper ni dan bentuk kembang ni. Jisim belon tu sendiri masih kekal sama. Jisim tak boleh berubah. Apa keadaan sekalipun jisim tak berubah. Pi mana planet, tarikan graviti beza macam mana sekalipun, jisim tetap sama. Okey, boleh? Belajar fizik memang macam ni. Tengok lukisan hancur lah. Okey, ada lagi? Apa-apa nak ni? Cokayang. Ada apa lagi segala kejadian, kemuskilan sebelum kita kembali balik cerita tentang ni untuk belajar tentang cara kira dengan tepat. Fizik memang perlu belajar kira jugalah. Belajar kira dengan tepat lah macam ni semua. Sebab kamu nak jadi engineer nanti kan? Nak jadi engineer kena kira tepat lah. Kena belajar fizik Pukul berapa dah? Kita habis pukul berapa? 10-10. 10-10. Okey. Apa lagi yang kamu nak tanya? Kejadian-kejadian ke apa? Awan. Awan. Awan tu macam mana boleh tahu apa awan? Yalah awan kan. Kenapa? Setelah hujan turun, tidak. Kamu ambil timba kan, timba. Lepas tu kamu isi ayak. Bermasuk ayak Di ayak katakan penuh macam tu Okey. Lepas tu kamu angkat timba ni, pi letak dekat langit letak kat langit. Ini bumi. Letak kat langit. Kamu tuang ayak ni. Ayak ni akan macam mana? Dia terapung atau dia jatuh? Yang bela tak faham kali. Kamu ada timba basuh baju tu, kamu duk rendam baju tu. Kan? Kamu isi ayak penuh. Ambil timba yang ada ayak penuh ni, naik kapal terbang. Sampai ke ketinggian langit ketinggian awan lah kan. Lepas tu kamu tuang ayak ni. Timba ni kamu tuang. Kamu tuang kat sini Soalan cikgu tanya, ayak ni akan terapung kat sini ke? Atau dia jatuh kat bawah?
Dia jatuh lah kan? Brum. Betul tak? Jatuh je jatuh. Okey, okey. Okey. Scene babak kedua. Setelah hujan turun. Setelah. Maksudnya hujan dah tak turun lagi lah sebab setelah. Jadi ayat hujan banyaklah kan kat apa permukaan bumi ni kan. Jadi kumpulkan semua ayat hujan tu. Soalan cikgu nak tanya, berapa banyak timba yang diperlukan untuk isi semua ayat hujan ni? Berapa banyak timba? Lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Agak-agak berapa? 10? 10 Apa tu timba? bro? Ayat hujan timba tadi tu. Ha? Dah, bukan ayat hujan ni. Bukan hak ni. Hak hujan hak biasalah. Hujan kat baling ni. Kan? Banyak tu. Banyak. Berapa banyak? Agak-agak lah berapa banyak timba perlu untuk kutip balik ayat hujan ni masuk ni. 1000 kot. Mungkin 1 juta kot. 1 juta atau lebih lagi sebenarnya. 1 juta timba ni. Kan? Sedang satu timba pun ayat tak terapung boleh jatuh. Macam mana Allah? Senang Allah buat ayat yang berapa juta timba ni boleh terapung. Ni. Cuba cerita. Yes. Sebab jawapan dia sama. Jawapan dia macam ni. Dia punya keadaan giring cikgu. Kalau kecil macam ni, padat macam ni, jadi daya apung udara tu tak kuat lah. Biji-biji udara ni tak dapat nak apungkan dia. Habis kalau dia dilebarkan macam ni, sebab tu awan ni ialah ayat yang dilebarkan, dijarak-jarakkan molekul ayat dia tu, yang kamu sebut tadi sebagai gas kan. Sebenarnya adalah wap. Wap tu ialah ayat tu dia tak padat macam biasa-biasa ni. Ni dah padat ni. Awan ialah wap ayat yang mana menjarakkan sehingga dia jadi lebar ni, sehingga Long life. jadi long life ke apa, sehingga awan ni luas permukaan dia sangat luas sehingga dapat ditampung oleh serentak banyaknya biji-biji udara ni. Luas, sangat luas. Maksudnya awan ni lagi luas daripada ayat ni nanti. Sebab kan dia menjarakkan gitu. Dia mengembang gitu itulah Allah buat teknologi ni. Canggih ni. Dunia mana yang boleh buat teknologi ni? Berapa juta timba ni duduk terapung. Satu timba pun tak terapung. Ini berjuta timba ni. Ui, teknologi apa Allah pakai? Boleh? Tu dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah sebut macam mana? Tidakkah kamu melihat tidakkah kamu nak ambil tahu kekuasaan aku, kehebatan aku dengan melihat bagaimana aku cipta dunia ni. Aku jadikan hujan dan aku bawa ke tempat-tempat tinggi, lalu aku lepaskan hujan. Kan? Aku masukkan siang dalam malam, malam ke dalam siang. Kan? Betul tak? Cikgu. Ya. Ya, Iman. Tak. Okey, canggih ni. Diperakui semua saintis-saintis saintis-saintis belah-belah barat semua akui kalau kita tak ada ini sistem ni, jawabnya apa? Pakat mati habis semua. Sebab ayat sungai tak ada.
Ayat tawak tak ada. Sebab apa ayat sungai tak ada? Ayat sungai mai daripada mana? Laut. Tak. Kalau ayat sungai mai daripada laut, ayat sungai tu pun ikut masin juga. Hidupan mana nak boleh minum ayat masin? Ayat sungai mai mana? Hujan. Dia Mai daripada hujan. hidrogen dengan oksigen. Mai daripada hujan. Hujan pula mai daripada mana? Air bumi. Tak. Hujan mai Elok. daripada awan lah, awan. Kan? Awan pula mai daripada mana? Laut. Daripada air laut. Air laut mai daripada mana pula? Allah. Yalah, semua daripada Allah. Air laut mai daripada himpunan air-air sungai yang telah dicemari, yang telah kotor. Jadi, itulah fungsi air laut rupanya. Mesin pembasuh. Ni air laut luas Ni sungai. Ni sungai ni. Okey. Ni tempat tinggi lah, bukit ni semua bukit. Jadi air sungai ni bawa kotoran yang manusia buat, berak semua pun berak dalam sungai. Pelepasan loji kumbahan pun dah sekali masuk sungai. Pembuangan sisa kilang pun semua masuk sungai. Kan? Bila daripada sungai pula bawa ayat kotor ke lautan. Inilah dia fungsi air laut. Untuk mesin basuh, untuk cuci balik ayat. Jadi Allah lakukan pemenjalwapan kat sini. Jadi hanya semata-mata H2O meninggalkan benda si yang kotor tu, naik sebagai awan. Dan awan ini Allah hantar angin, tolak. Dan awan ini tertolak pergi ke bukit-bukit balik. Pergi ke setiap bukit ni ada. Okey. Lalu Allah lepaskan secara perlahan-perlahan air awan ni. Kalau Allah lepaskan sebiji terus satu awan ni, nescaya tidak ada lagi kehidupan kat muka bumi ni. Sebab apa? Sebab berapa juta liter ni, mana boleh lepas rentak? Melambung habis semua bumi ni. Gelam. Allah lepas sebiji-sebiji je supaya tak terkejut jadi bila air yang bersih ni hanya semata-mata H2O jatuh kat atas bukit dan kamu tahu tarikan graviti, maka air hujan tadi mengalir mengikut tarikan graviti dari atas ke bawah, dan itulah dia terbentuk balik sungai. Lalu kitaran ni ulang yang sama balik, membawa balik segala kotoran yang manusia buat masuk balik. Lalu Allah angkat balik, cuci balik. Jadi awan, hantar angin, tolak, pergi kat tempat tinggi dan lepaskan balik dengan butiran yang kecil, halus, supaya tak menghentam manusia. Dan begitulah kitaran itu. Ya. Daripada sebelum Nabi Adam. Ya. Bateri saya habis. Betul Nabi. Okey, tak apa Aiman. Okey. Bateri saya habis. Aiman, Kering. kamu tak cuba minta hak tu B40 tu, apa nama tu? Hak yes. B40 tu. Yes. Dah. Tak dapat apa lagi Tak dapat. tak apa. Tak dapat. Biasa bawah. Okeylah, tak apalah. Okey Aiman, tak apa. Hari Usahalah. ni bateri saya habis. Tak apa, tak ada hal. Okey Aiman. Okey. Terima kasih. Ya, beres. Okey, yang lain-lain okey. Kalau gas helium je. Kalau gas helium, Gas helium yang dapat terapungkan belon. Apa beza gas helium dengan gas yang gas biasa kan?
Kenapa? Macam payung udara panas. Ya. Soalan yang lebih awal, kenapa belon ni yang kita ada dua belon, satu ditiup apa udara biasa ni, kita hembus biasa ni. Jadi udara biasa ni, satu lagi ditiup apa, gas helium kan. Gas helium. Apa sai belon ni dia tak nak terbang, tapi apa sai belon dengan gas helium ni dia boleh terbang? Saiz dia sama je kan? Saiz sama. Cikgu lukis ni tak apa pun kena. Saiz dia sama je. Saiz ni sama kan? Okey. Hak ni udara. Ini udara biasa. Ini gas helium. Kenapa hak ni tak terbang, hak ni boleh terbang? Apa membezakan gas helium dengan gas biasa ni? Ni gas campuran kan? Gas biasa ni campuran udara. Gas udara ni campuran. Nitrogen berapa persen, karbon dioksida berapa persen, oksigen 21%. Itu lah. Gas biasa lah kita sebut lah. Ni gas yang luar biasa. Tak ada gas helium lah. Helium je. Sebab apa? Saiz sama. Sebab ketempatan kot. Cikgu. Sebab jarak. Cuba tengok jarak gas helium ni sesama mereka. Jarak udara sesama mereka, maksudnya jarak gas helium ni adalah lebih jauh daripada jarak udara sesama mereka. Maksudnya jisim pasal berjarak jauh ni, maka gas helium ni hanya perlu diisi biji yang sikit saja kan, berbanding biji-biji udara ni. Jadi jisim yang sikit ni ditambah jisim belon yang juga sikit ni menyebabkan ketumpatan mereka dua ini lebih rendah daripada ketumpatan biji-biji udara kat luar ni. Lalu kamu dah faham siapa yang kurang tumpat akan terapung ke atas benda yang lebih tumpat. Itu pasal dia dapat terbang. Hak ni dia tak dapat terbang sebab jisim biji-biji udara ni yang padat ni, sebab jarak dia dekat-dekat, ditambah dengan jisim belon ni, ketumpatan mereka ini lebih tinggi daripada ketumpatan udara kat luar ni. Yang sama ni, ketumpatan udara kat luar ni sama. Jadi itu pasal lah yang ni lebih tumpat pada ni. Itu pasal lah dia tak mau terbang. Dia tenggelam lah. Boleh sebab tu mereka isi gas helium ni. Lepas tu kamu mungkin tanya cikgu, kamu tak percaya kamu kata habis tu kejadian hak belon apa, belon udara tu kan, hak boleh bawa orang. Dia bukan, dia isi gas apa dalam ni? Dia isi gas apa dalam ni? Adakah dia isi gas helium? Ya.
Gas helium ni mahal ni, sangat mahal. Nak isi dalam belon udara ni, ya Allah, luas ni. Isi padu dia ni besar ni. Bankrupt syarikat ni. Dia diisi haba je. Diisi haba, dia ada satu pemanah ni. Pemanah ni dia kebas hak penundu Bunsen hak sekolah punya tu. Dia letak situ. Okey. Dia panaskan. Dia pasang api sajalah, senang kat situ. Dia pasang api kat pintu masuk beg ni. Jadi, yalah haba tu nak ke mana kan? Haba daripada api tu nak ke mana? Haba tu main kat sini lah. Haba tu nak pergi mana, nak pergi mana. Sekali haba tu pi lah bakar biji-biji udara ni. Dia pi ke biji udara ni. Dia apa berlaku pada biji-biji udara hak biasa ni? Hak biasa-biasa ni. Walaupun bukan helium apa berlaku? Depa ni biji udara ni bila dapat apa-apa saja jirim, kita belajar dulu kan. Apa-apa saja jirim dalam 3 keadaan, tak kira pepejal ke, cecair ke, gas ke. Apa jadi bila ketiga-tiga keadaan jirim tu mendapat haba? Apa jadi? Mereka akan bergetar dengan lebih agresif. Mereka akan bergaduh, bergetar dengan sangat agresif. Mereka akan bergetar. Bila dah bergetar teruk sangat, asalnya kawan, 2 orang kawan ni asalnya rapat je. Tapi bila 2 orang kawan ni duk bergetar, menyebabkan mereka saling menghentam satu sama lain, hak kawan ni terpelanting ke belakang tu. Hak yang kawan belah ni terpelanting ke belakang tu. Lalu, tidakkah telah menambah jarak ni? Kawan hak lain pun semua sama, bergaduh, bergetar dengan teruk ni. Sebab haba banyak sangat. Suhu naik tinggi bergetar habis ni. Maksudnya akan ada pasal getaran kuat sangat, tapi saiz belon ni masih sama. Menyebabkan ada sebahagian biji-biji udara terpaksa keluar. Itu pasal muka pintu dia ni saja dia buka luas gitu. Supaya bila dah bergaduh kuat ni, akan menendang satu sama lain dan akan ada sebahagian tertendang keluar. Jadi belon ni yang asalnya padat telah jadi apa? Belon ni yang asalnya, yang sepatutnya Allah, okey, okey, biji belon ni sebelum dipanaskan, depa udara ni duduk rapat-rapat. Okey. Tapi setelah dipanaskan ni apa jadi? Depa bergaduh, depa bergetar sehingga ada sebahagian terpaksa keluar, menyebabkan biji-biji udara ini duduk berjauhan macam ni. Lalu jisim, yang mana jisim yang lebih rendah? Jisim udara ni kah tambah dengan belon ni? Atau jisim udara ni yang dah kurang ni tambah belon ni? Yang mana jisim yang lebih ringan? Lebih rendah? Hak kanan kan? Yang ni lebih rendah kan? Menyebabkan ketupatan belon ini telah menjadi lebih rendah daripada ketupatan biji-biji udara kat luar. Balik pada konsep tadi, siapa akan terapung di atas siapa? Udara kat luar ni kah akan terapung atas dia? Atau dia kah akan terapung di atas udara ni? Lalu yang ketupatan rendah lah akan terapung di atas ketupatan tinggi. Itu pasal maunya belon ini pergi naik atas, terapung ke atas. Hak kawan ni, ketupatan mereka ini lebih tinggi daripada ketupatan udara kat luar ni. Jadi ketupatan udara kat luar ni lah akan terapung di atas mereka ini. Maksud mereka ni ditendang ke bawah. Jadi sebab tu tak naik-naik
Kalau nak naik, kena keluarkan biji-biji udara ni sebahagian. Cara nak keluarkan biji udara ni, panaskan dia. Jadi mereka dapat panas, bergetar dengan teruk, lalu ditendang sebahagian keluar. Maka jisim pun ikut keluar sebahagian lah. Jadi jisim jadi rendah lah. Hasil tambah jisim udara ni yang dah kurang ni, ditambah dengan jisim belon ni yang kekal sama, didapati kurang daripada jisim udara kat luar ni dengan isi padu yang sama. Sekarang siapa nak duduk atas siapa? Itulah dia cerita ketumpatan. Okey, boleh Kamu belajar semua ni masa sains kan? Sains tingkatan 1, 2, 3 kan? Okay. Tak apalah cikgu ulang kaji balik Okay, tinggal 2 minit lagi Ada soalan? Kalau macam gas helium tu dia macam dia terapung sebab ada jarak sebab dia berjarak. Dia berjarak lebih daripada udara, biji-biji udara. Dan ada tambahan lain, gas helium. Mana gas helium ni tadi? Gas helium ni sudahlah berjarak jauh antara sama mereka sebab ada daya tolakan yang tinggi. Bahkan mereka punya jisim setiap biji ni lebih rendah daripada jisim biji-biji udara ni. Boleh Ni jisim yang kamu belajar masa tingkatan 3 tu. Kan ada jadual berkala kan? Kamu tengok jisim Ya ada. Jisim helium tu berbanding dengan jisim yang lain. Jisim yang lain tinggi besar. Jisim atom tu. Jisim atom. Jadi gabung dua faktor itulah kenapa helium ni diisi gas helium boleh terbang belon. Faham. Okey. Alright. 2 minit lagi habis kot. Okey lah, tak apa. Cikgu akan upload video ni dalam YouTube, bagi kamu link. Lepas tu kamu boleh ulang kajilah, tengok balik cerita tu semua. Cerita tu semua sangat menarik tadi Okey Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya.